Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, hari ni kita bersama lagi dengan kita punya tetamu khas, iaitu Cikgu Farouk. Yeah. Alright. Sayan. Ya. Okay, so dalam video kali ni, Dok, Okay. aku ada nak bawa ke kau satu phone lah. Apa dia tu? Ya, aku boleh katakan phone ni actually dia agak rare. Serius lah. Okay, lepas tu dekat dalam Antutu benchmark, bagi Okay. siapa yang suka tengok scoring, ini adalah pemegang ranking nombor 1 setakat ini. Dekat Antutu? dunia, dekat dunia. Dalam Antutu? Yes, Antutu nombor 1 scoring dia. Asyik. Dan dari segi pengecasan dia, Okay. nak cas bateri dia, Okay. dia mempunyai masa terpantas dalam dunia juga setakat ini. Berapa lama tu? Nanti kita cerita lebih lanjut. Alright. Alright, so dalam video kali ni kita nak bawakan apa, Dok? Ni kat tangan aku ni kita ada IQ7 BMW Edition. BMW lah. Dah lah dahsyat. Special Okay. Edition pula tu. Okay. Alright, so kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang peranti ini, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. Okay, Dok. So, aku nak tanya kau lah. Okay. Kau pernah dengar tak brand Ico ni sebelum ni? Aiko tak pernah. Tak pernah lah. BMW pernah. BMW pernah. BMW pernah lah. Okay, IQ ni sebenarnya dia macam sub-brand daripada Vivo tau. Oh, anak syarikat dia? Anak syarikat dia. Tetapi Bawah dia Okay. dia sebelum ni kalau bagi orang yang kenal, Okay. dia more focusing kepada gaming phone. Okay, jadi dari segi kalau nak dapatkan ni, Alright. buat masa sekarang kita boleh dapatkan daripada Fastech Lim. Itu adalah seller yang memang banyak bawa masuk phone-phone rare Yalah. daripada China ni ke pasaran kita lah. Fast Tech Lim. So harga dia ni ada pelbagai. Alright. Of course, sebab apa dia ada edisi biasa dan ini adalah special edition. Okay. Alright, untuk edisi biasa, dia punya harga tu untuk import tu kalau bawa masuk Malaysia tu sekitar 2006 ke 2007 lah. Boleh dengar lah. Boleh dengar lah. Untuk spek dia, nanti kita akan dengar spek dia. Spek dia agak Ah, awesome. ah, ah. Tapi untuk BMW ni, hanyalah sekitar 2,900 je sebenarnya. Lebih RM100 dapat special edition. Oi. Agak menarik kan? Number one pula tu kan? Number one pula tu kan? Segala-galanya macam dapat awesome kan? Betul. Jadi sebelum kita go through apa yang menarik tentang phone ni, Okay. aku nak spek recap lah supaya kau lebih clear lah apa yang menarik dari segi spek dia dulu. Untuk IQ7 ni, tak kisah BMW ke biasa ke, dia punya spek dia ni paling top notch lah. Oh. Okay, dari segi dia punya processor tu, Snapdragon 888. Ha, ha, ha. Paling baru lah, nombor ong kan, 888. Tu top notch Paling baru, 2021 lah, 888. 888. Tapi ni panggil top notch Paling top notch. Oi, dalam BMW biasa aku dengar top speed. Top speed kan? Itu dia macam top gear. Tapi untuk phone dia top notch lah. Top notch, Okay, dari segi varian, RAM dengan ROM dia, untuk yang IQ yang ada kat tangan tu, BMW ni dia ada dengan 12GB RAM, Alright. LPDDR5. Kalau dari segi dia punya storage dia, 256GB storage, UFS 3.1. Oi. Pun dahsyat juga. Besar juga, betul. Alright, dari segi bateri dia 4000 mAh. Nampak tak besar sangat? 4,000, 4,000, okey. Okay, tapi pengecasan dia 120 watt. 120. 120 watt. Jadi, masa yang dia ambil untuk mengecas peranti ni, kau boleh cas bateri ni kalau betul-betul flat habis, Okey. daripada kosong sampai penuh, lebih kurang bawah 15 minit je. Serius lah. Kau berak pun lebih daripada tu kan? Betul. Kau berak kadang-kadang keras tu kan? Kau keluar dah penuh. Ish, masya-Allah. Macam tu. Baik ni. Okay, dari segi kamera dia ada 3 kamera belakang, 1 kamera depan tu standard lah. Okay, Okey. dari segi speaker pun dia ada 2 stereo speaker. Pun nampak macam high-end punya level lah. Okey. Dan yang paling menarik adalah dia juga mempunyai paparan yang paling hebat, iaitu 120Hz punya paparan. Okey. AMOLED panel, AMOLED. Full HD Plus, bersaiz 6.62. Full HD. Full HD, tapi yang paling penting 120Hz lah. Jadi dekat situ nampak bahawa dia punya spek tu bukan biasa-biasa. Jadi now, jom kita tengok apakah yang menarik tentang IQ7 BMW Edition ni. Tolong buka, aku nak tengok. So first thing first, benda yang paling obvious kalau kita nampak yang paling berbeza adalah kotak dia lah. Betul. Bila kita special edition, kotak mesti special. Macam burger special, Betul. dia ada telur, ada beza sikit lah. Jadi apa ni kau nampak dekat kotak ni first? Dekat kotak ni benda yang menarik perhatian lah. Hmm. Seriously lah, sebagai seorang marhain, aku suka betul tengok dia punya logo BMW dengan dia punya M tu. Dia kan? Oh. Lepas tu dia ada carbon fiber, Carbon punya fiber, kan? Jadi nampak okay, macam okay. motorsport gila lah. Betul. Dan bukan itu saja. Itu benda pertama yang kalau orang biasa nampak. Tapi kan bagi orang yang biasa main telefon, benda berbeza. Kalau korang nampak sekeliling dia ni, dia punya potongan kotak dia ni bukan lurus tau. Oh, betul lah. Potongan kotak dia ni, zigzag. Oh, lah. Ini memang trend yang dibawa daripada IQ sebelum-sebelum ni. Oh. Sebelum ni memang kotak dia bersegi macam ni lah. Ni maksudnya dia punya trademark dia. Trademark dia lah. Oh. Mana kotak biasa sekarang nipis, tu lurus kan. Betul. Ini berlengkung-lengkung lah. Alright, jadi kat dalam, bila kita buka dekat dalam kotak ni, special edition ni, Nak tengok yang ni. alright, kau akan dapat satu kotak kompartmen ni.
Okay, kalau kau tengok dia pun ada design-design macam carbon fiber jugalah kat sini kan. Okay. So ada IQ BMW macam biasalah sebab luar pun BMW kan. So kat sini ada Chinese wording. Aku pun tak pandai, kau pun aku rasa tak pandai sebab kau bukan cikgu Mandarin. Aku faham tu. Kau faham okey apa? Nanti kita terangkan. Beli CD original. Warna kuning adalah original, warna biru adalah tiruan. Itu. Okay, so dekat belakang dia ada something wording Cina juga. Okay. Jadi dia cakap macam slide ke kanan lah. Slide lah. So bila korang slide ke kanan, dia ketat sikit. Tapi kita keluarkan gitu. Dia ada barangan-barangan lah. Apa dia? Okay, so dekat dalam ni pertama adalah manual yang kita biasanya tak baca, kita buang ni lah. Ada SIM card tu. So dekat sini dia ada bagi 2 postcard. Kau tengok satu. Serius Ni macam dia macam postcard lah, macam marketing material. Beamers. Pengguna Beamers korang patut beli, patut ada lah. So dekat bawah telefon kita akan dapat dia punya casing. Okay, casing dia ni kalau nampak pun ada design-design BMW sikit lah. Dia macam semi transparent. Ada IQ, BMW, ada logo BMW lah, dan dia adalah tak fully covered lah. Okay. Ini macam hard case tapi yang jenis nipis macam ni. Alright, tetapi still lagi nice in hand. Alright. Lepas tu dekat bawah of course ada kabel dia lah. Dan kabel dia ni adalah jenisnya Type A kepada Type C. Alright. So last but not least lah, benda yang memang kita nanti-nantikan dia punya adapter pengecasan. Kau nampak? Okay. Ui. Besar mana kabel dia punya adapter ni? Macam untuk laptop lah. Macam untuk laptop lah, untuk MacBook aku lebih kurang lah MacBook aku, dan bawah dia ni ada warna orange. Lepas tu kat sini terdapatnya perkataan 120 watt. Kalau boleh nampak ada 120 W. Dan of course ini adalah import set dari kaki China. Jadi ini adalah yang memberikan kuasa sampai 15 minit pengecasan pantas tersebut. Alright, so itu adalah dalam kotak. Jadi itu adalah benda-benda yang menarik yang korang akan dapat bila korang beli packaging dia ni. So dah settle pasal dia punya kotak, yang special kotak dia. Now of course selain daripada kotak, yang special mestilah dia punya design. Betul. Sebab apa? Ini bukan yang biasa, ini adalah special edition. Betul. Okay, jadi macam kau nampak, okay, kau pegang. Okay, apa kau punya first impression kau lah? Okay, daripada segi saiz semua aku sukalah sebab dia tak besar sangat kan? Warna BMW tu menyerlah habis. Beamers lah orang panggil. Itulah kata pepatah, dia kata fascinating. Apa dia tulis ni? Fascination meets innovation. Yes, yang itu tadi aku nak cakap. Cuma aku punya English ialah English Poland. English Poland dia lain sikit. English Poland Island memang macam sikit lain sikit lah. Di mana dari segi design dia memang lain daripada lain. Belakang dia warna putih. Dia punya kemasan ni bukan matte sangat, dia macam frosty kan. Dia macam dia tu ada 3 line kat sini. Ada kamera. Memang ciri-ciri BMW tu ada pada ciri-ciri BMW tu dibawa daripada kotak sampailah ke telefon. So sekarang kita nak tengok pasal dia punya OS. Okay, OS tu iaitu dia punya Android lah, operating system dia lah. Okay, di mana kalau kita tengok dekat sini pun nampak lain lah. Betul. Sebab apa? Untuk iQOO 7 ni dia menggunakan Origin OS, berdasarkan Android 11 yang terbaru lah. Betul, lain lain. Di mana kalau kau tengok dari segi interface pertama, apa yang kau boleh nampak, dia macam kotak-kotak macam widget. Betul. Tapi ini bukan widget tau. Ini adalah ikon-ikon yang boleh dibesar kecilkan. Tu macam dekat sini kan. Okay, kau boleh nampak ada butang saiz ni, kau boleh nak kecilkan ke, kau nak panjangkan ke, kau nak pendekkan ke, boleh ikut kau punya cita rasa lah. Dan apa yang menarik sebenarnya tentang Origin OS ni, di mana dia punya level of customization dia tu tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya dekat OS ni kau boleh tukar almost anything tau. Contohnya katakanlah bila kita masuk dekat dalam setting dia ada dynamic effect ni. Kat dalam ni korang boleh tukar touchscreen animation, ambient light effect. Kau boleh tukar charging animation ni pun boleh tukar. Maknanya bila kau cucuk, kau boleh tukar. Kau nak pilih charging design macam ni ke, macam ni ke. Boleh tukar. Ikut ke keselesaan kau lah. Facial recognition boleh. Bila nak scan muka kan, kau boleh tengok bentuk macam bentuk cubicle ke, bentuk muka macam ni ke, bentuk planet ke. Kau boleh tukar ikut kesesuaian korang. Nice tu. Dan bukan itu saja, ada banyak. Sampai kan nak insert USB punya dongle pun ada animation. Jadi level of customization untuk Origin OS ni memang another level lah. So seterusnya paparan dia lah. Okay, lepas dah tengok design, dah tengok OS, kita mesti nampak paparan. Betul. Jadi macam kau nampak, ini adalah paparan dia lah. Paparan dia ni bersaiz 6.62 inci macam aku cakap tadi. Besar. AMOLED panel. Mana AMOLED tu warna dia vibrant lah. Lepas tu dia ada Full HD punya resolusi dengan yang paling penting 120Hz. So apa aku boleh katakan dari segi penggunaan sehari-hari, memang ini adalah paparan yang boleh dikatakan cantik tapi laju. So bagi korang yang para gamers, ini penting lah. Benda-benda macam ni, smoothness ni penting. Jadi bila nak main game tu rasa lebih lancar. Betul. Ada yang paling aku suka, aku tak tahu kau suka tak kan. Aku suka paparan yang flat. Aku tak suka paparan yang curve-curve ni. Dia tak membantu. Leceh tau. Leceh. Dia kadang terkena moustache kan dekat keyboard ujung-ujung kan. Tapi aku nampak sekarang kebanyakan trend telefon dah berbalik kembali kepada flat display. Alright, itu adalah berkenaan dengan dia punya paparan. So
Sekarang kita nak berbicara pasal kamera. Yes, kamera. Okay, kalau kau tanya aku, based on the spec, ini bukanlah kekuatan dia lah untuk peranti ni. Kamera bukan kekuatan dia. Okay. Ada kamera yang okey, tapi bukanlah kamera yang orang cakap kalau nak compare dengan peranti-peranti flagship yang kamera, memang dia jauh lah. Dia jauh ketinggalan. Okay, di mana dari segi sensor utama dia ada 48 megapiksel, normal lah. Normal. Dan sensor hadapan dia ada selfie kamera 16 megapiksel. Selfie. Okay. Di mana dari segi hasil gambar, aku dah ambil gambar kat sini. Aku boleh katakan kalau setakat siang hari gambar cukup cahaya, gambar dia tu as expected lah. Tak ada masalah ha. Cantik, sharp dan boleh guna. Okey, bagi aku tak ada komen lah. Tapi problem dia bila aku ambil malam tu. Malam kenapa? Bila malam, gambar dia tu cerah, terang malam. Okey. Tetapi dia punya noise tu banyak. Noise tu maksudnya kau akan dapat bidik dan dia punya sharpness tu kurang. Colouring dia pun nampak macam pudar-pudar sikit. Jadi aku tak sampai level yang aku shock lah gambar dia tu. Yelah. Yelah, tapi again, berapa ramai je yang ambil video malam kan? Betul. Especially untuk gaming phone macam ni, orang akan ambil bila siang kan. Dan apa aku boleh katakan, kalau setakat macam aku cakap tadi, kalau cukup cahaya dan rumah kau cukup lighting semua, dia tak ada masalah. Dia okey lah. Kamera dia okey. Okay, now kita ke arah yang antara yang paling penting. Macam aku cakap tadi, iaitu bateri dan pengecasan. Bateri, okay, macam aku cakap tadi, bateri dia 4000 mAh. 4000. Tak besar. Standard lah. Dan aku boleh katakan itu kelemahan dia juga sebenarnya. Sebab apa? Bateri dia ni aku pakai, bolehlah bertahan 3 jam setengah ke 4 jam setengah macam itulah, tengok barang apa kau main. Walaupun itu adalah kelemahan, dia ada kekuatan dia iaitu pengecasan yang pantas. Ya. Di mana pengecasan dia hanyalah 15 minit. 15 minit boleh lah. Jadi dia ada timbal balik dia. Okay, bateri kau memang cepat habis. Tetapi kalau kau bawa charger yang betul tu, charger dia tu ke mana-mana, kau cucuk dalam masa 15 minit, bateri penuh. Jadi bagi aku, tak kisahlah sehari tu habis 4 kali pun bateri kau. Kau cuma memerlukan masa lebih kurang sejam je untuk mengecas 4 kali tersebut. Betul. Untuk penuh selama 4 kali. Jadi bagi aku, ini yang paling pantas lah sekarang ni. Timbal balik lah. Sebab apa? Kebanyakan yang paling pantas pengecasan sekarang sekitar 30 minit. Paling laju pun 28 minit lah. Yang aku pernah review sebelum ni, ini adalah paling pantas iaitu 15 minit. Memang 15 minit. Sangat gila lah. So last but not least. Alright. Ini last but not least adalah dana habis. So benda paling awesome dan overkill tentang peranti ni, of course dia punya performance. Sebab apa? Tadi aku dah cakap kan, dia datang dengan Snapdragon 888, RAM pun pakai LPDDR5, UFS 3.1. Itu memang cerita memang laju macam BMW M Sport lah. Speed notch apa semua tadi. Speed notch, top notch. Itu memang gear. Orang cakap dah masuk gear 9, gear 10 pun ada gear lagi macam gear ya. Di mana dari segi kalau anda kata bila cerita performance ni, orang memang akan cerita pasal benchmarking lah. Betul. Di mana macam aku cakap tadi, Antutu benchmark paling tinggi. Okay, berapa tinggi? So untuk pengetahuan korang, kalau ikut dekat website Antutu benchmark tu, paling tinggi setakat ni yang recorded dekat situ adalah Xiaomi Mi 11. Markah dia iaitu 707,000 lebih kurang macam tu. Itu markah paling tinggi lah untuk dia. Banyak. So dia duduk tempat nombor 1. So untuk iQOO 7 ni, aku boleh dapat dia punya markah tu 740,000 something. 740,000 something, 730,000 something. Which is lebih kurang 30 ke 40,000 lebih daripada Xiaomi Mi 11. Of course, walaupun dia lebih, tapi dari segi performance aku boleh katakan dua-duanya adalah hebat lah. Tidaklah 30,000 tu membezakan langit dan bumi. Orang kata ada sisi kuat dia. Sisi kuat dia. Di mana dari segi gaming, aku boleh katakan semua gaming dia boleh tapau smooth lah. So main tu tak ada masalah. Kita tak cerita grafik. Grafik memang boleh pergi tinggi-tinggi. Cumanya satu benda yang aku mungkin sedikit terkilan tentang iQOO 7 ni adalah kalau aku tengok sebelum ni model iQOO 3 ke apa. Sebabkan dia adalah gaming phone, dia ada trigger atas ni, sensor. Tapi untuk ni dah tak ada. Sebelum ni ada. Jadi korang boleh main macam ROG lah. Ada sensor atas ni. Yang ini dah tak ada. So aku dah nampak dia punya arah tu lebih kepada ke arah-arah macam orang kata macam flagship eksklusif. Dia bukan ke gamingan sangat lah. So apa aku boleh rumuskan? Aku tanya pendapat kau lah. Apa yang kau boleh katakan tentang iQOO 7 ni lah? iQOO 7 sebab apa ini first time kau tengok phone ni kan? Betul. First time kan. So secara rumusan dia, lepas kita tengok dia punya point semua tu. Rumusan berdasarkan apa yang kau dah cerita kan. Aku suka sebab apa? Harga lah. Saya ni orang marahan kan. Harga tu boleh dengar lah bagi saya kan. Boleh dengar kan? Boleh dengar. Sebab dengan dia punya performance, penawaran dia kan? Dan dia juga bagi kita lebih bebas tau. Lebih kreatif. Nak pilih macam mana grafik kan yang sesuai. Nak custom lah. Custom. Tapi thank you lah sebab kau mempertengahkan mengetengahkan handphone macam ni kan. Menarik tu. Sebab benda ni kita tak didedahkan tau. Kita kat Malaysia
Samsung. Xiaomi, Realme, Poco kan. Baik beli Poco kan. Tapi rupanya dekat luar sana banyak lagi telefon-telefon yang bagus. So guys, sampai sini saja video kali ini. Thank you Cikgu Farouk kerana sudi menyemarakkan lagi acara kita pada hari ini. Okay, tak ada hal. Alright, so sampai bertemu lagi video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Salam. Bye.